Abang Ferry pernah cakap dulu, kalau the second week drop 50% is normal. Kalau kau drop 60%, dia ada macam benda yang kurang sikit. Kalau drop lebih pada 75%, memang filem kau bye-bye lah. So now, bila the statistic is drop 75% on the second week, filem ni memang bye-bye lah. Morbius menghadapi second week box office drop yang teruk pada minggu keduanya di pasaran box office sedunia. Morbius hanya berjaya meraih sebanyak 9.9 juta di pasaran box office domestik USA. That is a 75% drop from the opening weekend's 39.9 million. Manakala di pasaran antarabangsa pula, ia hanya meraih 15 million US, which is a 66.5 drop from opening weekend's 54.3 million. Jadi dalam minggu keduanya di pawagam sedunia, Morbius kini melepasi rekod kutipan 100 juta dengan jumlah kutipan sedunia sebanyak 126.4 juta. Menurut penganalisis Hollywood, mereka menjangkakan bahawa Morbius bakal mengutip hanya 155 to 175 million di penghujung tayangannya di pawagam sedunia. Dengan bajet produksi Morbius sebanyak 75 million serta bajet pemasarannya yang dianggarkan around 100 million, so in total 175 million. Apakah harapan anda untuk Sony Spider-Man Universe di masa depan serta kebarangkalian projek-projek seperti Craven dan Madam Web yang orang tak minta pun balik modal di box office sedunia? Lelaki kelawar yang sebenar yang buat office. Okay, first of all, aku nak puji lah JSC dengan TGV cara dia orang promote filem ni. Filem Morbius yang macam wow, it's top notch lah. Macam kau gunakan bajet tu di tempat yang betul untuk promote Sampai Mastika, aku dah lupa ni Mastika punya cover. Kau buat tiap hari cerita lain. Lelaki kelawar dia jumpa lah, minum darah lah, apa tu. Minum darah. Aku macam, memang localize habis lah. I didn't know buat promotion kat negara lain, tapi I think Malaysia kind of topik lah. Macam aku rasa orang biasa pun tak tahu akan tengok. Okay, but kepada dropping box office pula, I think Abang Ferry pernah cakap dulu, kalau the second week drop 50% is normal. Kalau kau drop 60%, dia ada macam benda yang kurang sikit. Kalau drop lebih pada 75%, memang filem kau bye-bye lah. So now, bila the statistic is drop 75% on the second week, filem ni memang bye-bye lah. In my opinion, I think sebab apa gagal. Aku tak tengok lagi cerita Morbius lah, sebab aku memang dah ada macam satu prinsip di mana kalau Nick cakap tak best, semua orang cakap tak best, pada tiga orang ni dah Nick cakap tak best, aku tak akan tengok. Sebab memang cerita tu akan successful. Kebanyakan orang cakap cerita ni macam dia anggap audience tu macam budak-budak dan dia nak tiru in the early 2000 punya jalan percintaan superhero yang di mana Marvel versus MCU dah buat cerita tu matang tau. So in my opinion, the problem Sony sekarang ni, first of all, I think we can see in the second Venom new cerita dia macam kau nak buat cinematic universe tapi at the same time kau bunuh watak-watak yang krusial yang macam orang sayang macam Carnage atau apa. Macam Morbius pula, kalau daripada spoiler apa yang aku dengar, macam end credit tu tak ada kena mengena pun, kau tak introduce lagi watak dia, lepas tu kau nak cakap pasal nak minta tolong untuk kalahkan dia. Aku macam dengar pada tu aku tak apa benda cerita ni. Dan lepas tu dia kata dia CGI tak bagus lah apalah, dan cerita dia terlampau linear, macam kau pergi sini pergi situ. So I think Sony need a better writer lah in my opinion. I mean it's good, diorang try nak utilize, dia did a good initiative yang diorang tak ada Spider-Man macam Holy, tapi diorang ada villain punya roster yang dia boleh guna kan. Tapi masalahnya bila kau ada right tapi kau tak tahu macam nak gilap, jadi kucing lah. Morbius patut kelawar yang orang ganas, orang gelak macam. Lepas ni Craven dengan benda web pun aku dah bimbang. Tapi kalau dari segi Spider-Man punya universe, I think akan successful adalah Into the Spider-Verse animation. Sebab ada dua orang kepala otak gila yang buat Lego movie tu yang buat. So aku rasa itu mungkin akan okey lah. Yang lain, aku cakap susah lah dah. Because Morbius Venom 2 dah patah hati. And then Morbius pula aku buat macam ni. Dia dah 2 kali. Kali ketiga we seal the deal lah. Dapat Craven je. So I don't know what to say lah. I hope the best. Itu je. I hope the best Sony. Ya, masalah filem-filem ni adalah dia orang semua Spider-Man villain, tapi kau nak buat semua jadi anti-hero. Jadi siapa nak jadi villain dalam universe kau? Kalau semua pun jadi anti-hero atau hero, siapa yang jadi villain sebenarnya? Kau ada memiliki beberapa IP Marvel yang kau boleh utilize yang tak overlap dengan MCU. The thing is, kau nak create kau punya your own thing, your own franchise. First kau kena tengok
kau ambil satu watak tu is walaupun dilukiskan, digambarkan nampak cool apa semua, but is there an interesting story? Is there macam apa, kalau kau ambil Mobius ni contohnya, ada villain yang best ke untuk dia lawan? Ada supporting character yang best ke kau nak build around him apa semua untuk orang engaging tengok? So far Mobius dalam komik pun just macam berapa isu je, and then macam it just macam muncul sekali-sekala dalam apa Midnight Sun, and then apa certain episodes dalam Blade. Habis sebenarnya very interesting, tapi kau nak adapt something yang kau kena use your creativity untuk macam buat a boring character tu menarik, instead of kau ambil macam character yang dah macam menarik, ada interesting story, ada interesting villain, package dia dah lengkap, so just tak adapt saja. Unless you can get a creative team yang boleh buat macam tu, so you kena pandai lah pilih IP mana nak adapt. So cadangan aku, IP yang paling sesuai nak adapt actually Sony adalah a live action Spider-Man 2099. Menarik. Betul. Menarik. Fokus dekat hero, bukan fokus kat anti-hero. So kau dah ada apa Spider-Man yang bersih lain sikit, so kau boleh kata this is 2029, it's not the same MCU, it's not Peter Parker, it's Miguel O'Hara. Dan macam Spider-Man 2099, Rogue's villain dia agak interesting juga. Ada yang original dan ada yang macam an interpretation of the classic villain, Goblin, Venom. Mizi punya cadangan memang bagus gila. Aku pun tak rasa tersedia. Aku ada banyak-banyak Spider-Man in the Spider-Verse tu. Ambil salah satu punya cerita. Ambil The Black Spider-Man punya cerita Miles Morales. Kalau kau ambil live action pun, mesti orang akan wow kan. Tapi I think lah, ini macam aku cakap lah, mungkin Sony, orang-orang yang kat sana yang jaga IP, dia mungkin nak try nak buat kerja senang kan, tengok. So I think one of the in their brain is that, oh MCU, kita dah ada hype from Spider-Man MCU, why don't we build something around the Spider-Man Tom Holland punya environment lah, which is Venom, Mobius dan macam-macam kan. Dia nakkan semua villain tu ada satu filem. Yalah, lepas tu benda dengan Marvel kau tak settle lagi, kau tak boleh cakap Tom Holland dalam universe tu. Even Venom dalam No Way Home pun kau macam tak agak-agak nak buat masuk, kau letak dia punya simbiot dekat situ. So bagi pendapat aku, macam Sony ni macam dia nak masuk, dia nak menyelam dalam MCU tapi tak boleh. Dia nak menyelam tapi Kevin Feige tak bagi. So what they do, dia orang macam mesti nak menempel dengan MCU sangat. So dia orang buat semua cerita villain ni yang berkisar berdasarkan that Spider-Man MCU. So I think Mobius pun mungkin dia write macam-macam dah. Write dia dah bagus, dia akan jumpa Tom Holland lah apa. Sekali Kevin Feige kata, oh tak boleh, saya tak nak project. So dia terikat tau. So what I think kan, Sony need to be brave enough kan, dia keluar pada kepompong macam apa Mizi cakap, kepompong MCU ni supaya tidak dihantui ataupun dibelenggungi oleh masalah creative writing. Mungkin MCU kata tak boleh buat macam ni, buat macam ni. Kau buat dia Spider-Man tu orang atau benda lain yang memang lain. Kau tahu Into the Spider-Verse yang kau ada apa 100% kreatif punya ni, percaya bro. And then kau hire orang yang gila. Orang gila tu masuk orang bayar. So macam apa Mizi cakap kan, kalau nak buat cerita kena ada idea interesting. Tapi kita tengok ada satu director yang break the rule. Dia ambil satu benda sampah, Guardians of the Galaxy, lepas tu pum jadi meletup. Dia need to hire James Gunn bro. After Mobius dia mesti jadi director character. Tapi in my opinion lah, bila kau buat Mobius orang ganas, lepas tu kau buat cerita lawak, dia akan jadi lain lah bagi pendapat aku. Tapi ya, you need someone like James Gunn yang I don't know, try untuk membuatkan IP-IP lain menjadi power membuat IP, ambil IP yang macam tak berapa famous, macam nothing special apa semua, tapi make it interesting. Dia buat a raccoon an interesting character. Pokok yang hanya boleh cakap satu perkataan saja nampak interesting. And then the best part, dia punya cast okay, macam aku rasa Mobius ni dia guna formula macam Tom Cruise tau. We hire Jared Leto yang pernah berlakon dengan Joker, lepas tu Oscar winner, mesti orang nak tengok kan. And then dia jadi wrong lah. So kau tahu James Gunn hire mamat-mamat yang aku tak kenal. Yang aku kenal pun Vin Diesel, itu pun tak tunjuk muka. Itu pun tak tunjuk muka bro, cakap Groot je, pum meletup. So I think Sony, I hope you improve lah. We love you punya Spider-Man punya roster semua benda tu. But
kalau tidak digilat dengan cara betul, maka menjadilah second box office week 75%. Sedih aku. Sebab Tapi Morbius orang kata macam vampire. Sony as a film studio, apa je filem yang macam like kau boleh puji yang dia berjaya or is very critically acclaimed, kreatif apa Into the Spider-Verse lah. Into the Spider-Verse lah. Yelah, that was macam an anomaly lah where dia macam apa Anomaly. dia just macam bagi studio tu buat apa yang kau suka lah, asalkan this IP hidup. Aku tak tahu macam mana nak selamat, and then eventually the right people got involved, they do their own thing and then meletup. Betul. At the end of the day, Sony already has their own James Gunn. Basically Phil Lord and Christopher Miller. So Lord and Miller tu dah kreatif gila dah bro. Dia orang dah buat Lego movie. Kau imagine Lego boleh jadi movie and then kau boleh buat duit. And then dia orang dah buat Cloudy with a Chance of Meatballs. Dia orang nearly beat Solo. They've done a lot of great things lah. 21 Jump Street. Muhammad ni can take anything and make it awesome. Faham tak? Everything is awesome when it's Lord and Miller. So they should just give Sony Spider-Man universe kepada Lord and Miller, and then Lord and Miller akan menjayakannya. It's as simple as that. Kau janganlah bagi dekat penulis Gods of Egypt, jadilah Morbius yang sampah ni. Boleh dia God of Egypt Yes, Ya dia tulis Allah. Power Rangers the movie yang semua orang benci tu, lepas tu dia tulis Gods of Egypt, lepas tu dia tulis Morbius. Kau punya track record penulis kau pun dah hancur, lepas tu kau nak harap kau dapat box office bagus. Kepala otak. Pada pendapat panelis, adakah menunjukkan end credit scene sendiri dalam trailer terus suatu strategi yang salah ataupun pengap? Okay, at the end of the day, the director does not get to choose what gets to go into the trailer. Selalunya studio ni akan bagi job ni kepada agensi lain. Agensi tu kerja dia cut trailer je. So diorang cantik lah scene yang Morbius jalan tiba-tiba ada graffiti Spider-Man kat belakang tu. Lepas tu cantik lah yang bila Vulture bercakap dengan, and in the end tak ada pun dalam movie. So it is not Daniel Espinosa sebagai pengarah yang bersalah. It is the agency tu yang bersalah. Because at the end of the day, scene-scene dalam trailer tu yang kita tengok 2 tahun lepas is not even in the movie. That's pretty bullshit move daripada Sony. Itu misdirection terus gila habis. Yeah, that is macam orang kata Marvel tipu dalam trailer. Tapi at least still scene tu ada dalam trailer. Dalam movie tu akhirnya. Jadi kau tunjuk dalam trailer tak ada langsung dalam movie, itu memang sampah lah. Itu memang tak diterima lah. Benda ni bergantung kepada siapa yang buat. Kalau Kevin Feige buat, semua benda betul. Kalau orang lain buat, kalau orang lain buat, kau apa? 50-50. Kalau jadi lah, kalau tak jadi kena kutuk lah. Tapi kalau Kevin Feige semua betul. Well, actually pasal he doesn't let us down lah. Kalau dia tipu dalam trailer pun is because dia tak nak tunjuk kita benda sebenar. Maksudnya benda tu memang ada dalam filem. Yang ni yang graffiti Morbius jalan depan graffiti Spider-Man tu sampai ke habis pun tak ada. Lepas tu scene siapa tu Vulture bercakap dengan Morbius lain, bukan macam dalam trailer langsung. Jadi apa guna kau bagi benda dalam trailer tu? Madam Web confirm akan jadi worse juga sebab penulis Morbius akan menulis Madam Web. Gagal. Mamat ni yang buat Power Rangers, Mamat ni yang buat Gods of Egypt, aku rasa gagal lah. So apa, Madam Web origin story is remaja perempuan, lepas tu jadi buta and then jadi interdimensional guardian. Kenapa remaja perempuan? Dia dah tua kan? Lebih kurang macam tu lah. Dia ada 2 incarnation of Madam Web Ada yang versi tua, ada yang versi muda. So we're not sure which one they're going with. And then pelakon Dakota Johnson tu kita tak tahu dia akan jadi Madam Web ke tak ataupun Sydney Sweeney. So dari segi casting dah kau dapat 2 awet hot dah. Tapi dari segi story tu adalah intipati yang penting. And if you fuck it up, you're gonna get a second week drop yang hancur macam Morbius juga. Madam Web ni aku tak familiar sangat dalam komik, tapi dalam Spider-Man Animated Series dia macam yang guide Peter Parker untuk tolong husband dia The Beyonder. Something like that. She's a very fringe character lah. She's not a main supporting character dalam Spider-Man punya mythology. Ya. Itulah, that's what I'm saying. Macam kau pilih an IP yang have little lore story in behind it, so kau kena macam kerja lebih sikit creativity tu untuk macam make an interest story of her. But kau perlukan orang-orang tu lah macam James Gunn apa semua who can do that. Tapi kalau just bagi orang biasa-biasa and then dia kena fikir macam mana nak buat cerita interesting apa semua. Jadi gitu lah. Hancur lah.
Jadi Mobius lah. Wan silakan Wan. Spider-Web ni juga yang jaga Spider-Verse punya apa macam laluan dia ke apa. Dia jaga the web of life and death. So basically dia dapat tengok the multiverse of Spider-Man, M-E-N, Spider-Gwen lah, Spider-Pig lah, semua. Lepas tu dia akan bagi tahu orang kalau dia orang in danger. Okay, kau nak tahu tak benda yang paling aku takut? I mean, dia orang nak buat pasal, okay, Web is of course the multiverse of the Spidey punya penjaga apa semua kan. Kau bayangkan dalam Mobius pun dia nak buat multiverse pun dah fucked up. Dia buat benda salah, tunjukkan kredit. Apatah lagi nak buat skala besar, macam Madam Web ni, macam nak tidur-tidur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oh bro, aku rasa kau kena tukar. Aku tak boleh buat tulis Power Ranger tu kena tukar. Dia kena ambil orang lain bro. Aku kena ambil Sarah Imi dengan Kevin Feige juga. Ini ada word kan? Kau ambil penulis Rick and Morty ke? Kau ambil penulis Rick and Morty. Orang yang kepala otak dia gila babi sikit. Aku rasa sebab mahal bro. Tapi dia nak I don't know. Ini kroni ke apa ke? I don't know. Kenapa kau ambil penulis Power Ranger tu? Aku tak boleh tahan doh. You cannot half-ass this. You kena go all the way writer tu. Yeah, the strength of IP yang orang tak kenal is totally on the story. People will come just because kau cakap ni Spider-Verse. Tapi kalau story tu tak cukup bagus, week on week orang takkan bagi tahu member tak akan pergi tengok. Shit like that lah. It becomes a bad word of mouth lah. Miles Morales, Spider-Verse dikira SSU ke? Yes. Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Pig, Spider-Noir, semua ni Spider-Man 299, semua ni dalam SSU. So kenapa kau asyik namain dengan Peter Parker punya villains when you have all these fucking characters? Come on bro, come on. Spider-Gwen cerita lagi best. Invert of everything Spider-Man. Betul, instead of fokus kat Peter Parker, kau fokus kat Gwen Stacy. Dan dia yang dapat kuasa. So it be kind of cool. Dan boleh parody Spider-Man movie sekali. It's kind of cool, tapi ni caveat dia. Would Spider-Gwen be interesting kepada orang tak kenal siapa Gwen Stacy? Betul. Aku rasa pelakon dia kot yang main peranan. Maybe kalau lah. Pelakon dia Dallas Howard aku tengok. Tapi the name of Spider-Gwen sendiri tu pun bukan her official superhero moniker. Yes, nama dia adalah Ghost Spider. Yang orang akan macam apa? Spider hantu. But I think in the past 20 to 25 years, kalau orang tak kenal Gwen Stacy lagi, aku tak faham lah. Pasal dah ada dua. Over the past 25 years dah ada dua Gwen Stacy. Versi Bryce Dallas Howard dan juga versi Andrew Garfield awet tu. Emma Stone ya. Emma Stone. So, satu hidup, satu. By the way, Kudo meng-fact checkkan aku. Did you mean Spider-Ham? Spider-Pig tu babi Homer Simpson. Betul. Betul. Abang poser, jadi abang tak terfikir pula Spider-Ham, Spider-Pig. Spider-Pig. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.